Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu isu yang hangat, ada satu berita yang panas. Kali ini menyebut berkaitan dengan Sultan Pahang. Saya pun naik darah, banyak orang ceroboh tanah Pahang. Al Sultan Abdullah. Artikel daripada Sinar Harian bertarikh 14 April. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mahu rakyat di negeri ini bertindak sebagai mata dan telinga baginda dalam memastikan tanah-tanah milik negeri tidak diceroboh sewenang-wenangnya. Baginda turut mengingatkan rakyat agar menjaga bumi Pahang dengan sebaik mungkin. Jagalah bumi Pahang kita dengan sebaik mungkin. Jangan bagi orang menceroboh tanah-tanah negeri Pahang, titah Baginda. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kampung Bantal, Ulu Tembeling, Jerantut pada malam Ahad. Al-Sultan Abdullah juga menzahirkan rasa duka cita dan terhadap peningkatan kes pencerobohan tanah di negeri ini, dan sepatutnya bumi Pahang ini dijaga dengan sebaiknya. Sudah sampai masanya kita berkeras dengan mereka yang menceroboh tanah di Pahang ini, titah Baginda. Baginda turut menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang didapati bersalah menceroboh tanah kerajaan. Al-Sultan Abdullah bertitah, penyelesaian akan dilakukan dengan cara yang baik dan berhemah demi menjaga keharmonian rakyat. Kita akan bertindak sedemikian dan akan selesaikan cara baik, katanya. Nah, rupanya ini penyebab kenapa sehingga Baginda Sultan Pahang sehingga naik darah. Ini adalah satu perkara yang amat sensitif kerana melibatkan pencerobohan tanah. Saya pun naik darah, banyak orang ceroboh tanah Pahang. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, tidak hairanlah sehingga Baginda Sultan Pahang bertitah sedemikian. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mahu rakyat di negeri Pahang untuk bertindak sebagai mata dan telinga Baginda dalam memastikan tanah-tanah milik negeri tidak diceroboh sewenang-wenangnya. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kita digemparkan dengan satu penahanan ataupun tangkapan terhadap timbalan Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Muhammad Ali. Setelah penahanan ini berlaku, akhirnya Ketua Penerangan Bersatu buka mulut, buka cerita. Akhirnya pimpinan UMNO disebut di dalam isu ini. Nah, saudara-saudara, menurut Tun Faisal, yaitu Ketua Penerangan Bersatu, Ali didakwa terlibat rasuah era UMNO, bukan Bersatu. Nah, adakah dengan ini satu lagi cerita ataupun episod rasuah yang melibatkan kepimpinan UMNO? Menurut Tun Faisal, berkata dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Muhammad Ali berlaku ketika timbalannya masih berada dalam UMNO dan memegang jawatan timbalan yang dipertuah Dewan Negara. Justeru, katanya, laporan berita mengatakan SPRM menahan timbalan Ketua Penerangan Bersatu atas dakwaan rasuah, tidak memberi gambaran dan konteks yang betul mengenai penahanan Muhammad Ali. Nah, artikel sebelum ini menyatakan bahwa timbalan Ketua Penerangan Bersatu ditahan. Disebutkan di situ adalah pemimpin Bersatu, bukan pemimpin UMNO. Kalaulah ada kesalahan di dalam maklumat daripada SPRM,
Adakah Bersatu akan mengambil tindakan terhadap SPRM? Nah, itu menjadi persoalan. Dalam kenyataan ini, saya ada menghubungi pihak peguam yang mewakili Datuk Seri Ali, dan kami dimaklumkan bahwa dakwaan yang dibuat oleh SPRM adalah berkaitan pemberian konsesi pada tahun 2021 sehingga tahun 2023, yaitu semasa pentadbiran negeri berada di bawah Kerajaan Barisan Nasional dan Ketua Menteri Melaka ketika itu adalah pemimpin UMNO. Semasa itu Datuk Seri Ali sendiri masih merupakan Ketua Bahagian UMNO dan timbalan yang dipertua Dewan Negara 10 Disember 2020 sehingga 10 Mei 2023. Oleh itu, tajuk yang lebih tepat adalah SPRM tahan bekas timbalan Speaker atas dakwaan rasuah, atau SPRM tahan bekas Ketua Bahagian UMNO atas dakwaan rasuah. Katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu Malaysia kini melaporkan SPRM menahan Muhammad Ali yang juga timbalan Ketua Penerangan Bersatu berhubung dakwaan rasuah. Menurut peguamnya Rafiq Rashid Ali, Muhammad Ali ditahan pada pukul 6.30 petang ketika pasukan SPRM menyerbu rumahnya di Tangga Batu di Melaka. Nah, inilah kalau ada serbuan berlaku, ada rasuah berlaku, antara pertanyaan netizen adalah, adakah ini melibatkan ribuan ringgit, jutaan ringgit, ataupun ratusan juta, ataupun berbilion-bilion rasuah? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hey, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi kejutan buruk untuk kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional. Mungkinkah ini boleh menjadi penyebab kepada kejatuhan PAS dan PN? Sebelum ini ahli parlimen bersatu digantung. Kali ini pula satu lagi pemimpin terkenal PAS, Razman Zakaria, digantung 6 bulan dari DUN Perak. Apa yang berlaku sebenarnya sehingga seorang lagi wakil rakyat daripada kepimpinan PAS digantung? Dewan Undangan Negeri DUN Perak menggantung Ketua Pembangkang Razman Zakaria selama 6 bulan berkuat kuasa serta-merta. Ong Bun Pio, PH, bercam membentangkan usul terhadap adun Gunung Semanggol di Dewan itu yang disokong oleh Syahrul Zaman Yahya, BN Rungkup. Sinar Harian melaporkan penggantungan itu dibuat selepas majoriti anggota DUN pada persidangan bersetuju terhadap usul berkenaan. Tindakan itu diambil terhadap pemimpin PAS itu selepas dia dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan DUN pada 4 Disember tahun lepas atas dakwaan fitnah dan kenyataan berbaur perkauman. Ini berlaku selepas pada 2 Disember, Razman memberitahu Dewan bahawa rakyat Malaysia telah menaikkan bendera Cina semasa acara yang diadakan di Teluk Intan pada 24 Oktober. Sementara sebelum itu, dia mendakwa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming telah merasmikan acara berkenaan. Razman kemudiannya memohon maaf selepas diancam tindakan undang-undang. Ini bukan kali pertama Razman menarik balik dakwaan terhadap pemimpin PH. Dalam ucapan pada Januari, Razman mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh adalah anak kepada pengasas YTL Corporation Berhad, Yeoh Tiong Lai. Dia kemudiannya memohon maaf dan mengaku tersilap selepas ahli parlimen segambut itu menafikan dakwaannya. Satu lagi, pada tahun 2023, dia memohon maaf kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim di mahkamah sebagai sebahagian daripada penyelesaian berhubung dakwaannya bahawa Anwar berkata dalam ucapan kempen bahawa dia akan mempromosikan agenda LGBT. Dia juga diperintahkan membayar ganti rugi kepada penasihat DAP Guan Eng pada 2023.
dan bekas Menteri Besar Perak Muhammad Nizar Jamaluddin pada 2017 selepas didapati bertanggung jawab atas fitnah. Aduh, mungkin ini satu lagi masalah besar Parti PAS. Satu lagi pemimpinnya digantung. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 hari, tetapi 6 bulan. Apa yang akan jadi seterusnya kita nantikan saja.